Ya, baik Auda. Hari ini saya bersama dengan penyiasat khas kanan Ketua Bahagian Perundangan Bahagian ataupun Unit Bahagian Perundangan. Itu bersama kita Yang Mulia Puan Amiriah binti Haji Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Alhamdulillah, apa wabarakatuh. khabar? Alhamdulillah sihat Intan. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan bicara mengenai dengan perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 ya. Jadi Puan sebagai mukadimah mungkin Puan boleh mulakan dahulu, silakan. Okey, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton Rampai Pagi kita ni pada hari ini. Alhamdulillah bertemu kita ni sekali lagi dalam sesi wawancara bersama dengan Biro Mencegah Rasuah. Pada sesi yang telah lalu, Pengarah Biro Mencegah Rasuah Yang Mulia Datin Paduka dan Yang Haja Suhana telah pun menerangkan serba sedikit mengenai dengan undang-undang kesalahan-kesalahan yang ada di bawah Akta Pencegahan Rasuah dan juga kuasa-kuasa penyiasatan di bawah Akta Pencegahan Rasuah dan Kanun Peraturan Jenayah iaitu Criminal Procedure Code dan juga kuasa BMR untuk menyiasat kesalahan di bawah Penal Code ataupun Kanun Jenayah seperti pecah amanah, tipu dan sebagainya in the course of investigation. Yang Mulia Datin ada jua menerangkan undang-undang mengenai dengan proceeds of crime yang didapati dari jenayah yang serius ataupun serious offence. InsyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan pemberitaan dan pengetahuan serba sedikit ataupun public law awareness mengenai dengan undang-undang pembersihan wang haram dan kesalahan-kesalahan yang terdapat di bawah Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012. Iya, dan kita terus sahaja bertanya ya kepada Puan, boleh berikan sedikit penerangan mengenai dengan perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012. Apa itu sebenarnya, Puan? Terima kasih Intan. Perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 ini berkuat kuasa pada 16 Jun 2012. Undang-undang ini dikuat kuasa untuk menghukum pesalah money laundering dan perintah ini juga menyediakan satu mekanisme untuk rampasan harta melalui perintah mahkamah. Iya, jadi yang dimasukkan dengan proceeds of crime ataupun hasil jenayah dan serious offence ini apa tu sebenarnya, Puan? Terima kasih Intan. Ya. Okey, di dalam bab 2 kurungan 1 perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 ada memberikan pengertian mengenai dengan proceeds of crime ini. Okey, kalau saya bacakan section 2 subsection 1, proceeds of crimes means any property or benefit realized directly or indirectly from a serious offence. B. Any property or benefit derived or realized from a disposal or other dealing with proceeds of a serious offence, and includes on a proportional basis property into which any property derived or realized directly from the offence was later successfully converted, transformed or intermingled, as well as income, capital or other economic gains derived or realized from such property at any time since the offence, and any property used or intended to be used in the commission of any serious offence. Ini sections 2 subsection 1 ini seperti yang ada tertera di dalam skrin tadi masanya. Ya. Okey, ataupun dalam bahasa Melayunya saya cuba untuk menafsirkannya. Silakan, Puan. Yang pertama tu harta atau faedah yang diperoleh atau didapati secara langsung atau tidak langsung dari kesalahan serius. B. Harta atau faedah yang diperoleh dari pelupusan yang berkaitan dengan hasil kesalahan serius. Dan harta ini merangkumi harta yang diperoleh secara langsung dari awal. Lepas satu si penjenayah ini menukarkan, diubahnya atau dibersihkannya secara berturut-turut atau berperingkat-peringkat. Dan apa saja harta yang diperolehi dalam kesalahan yang serius ini. Jadi itu
yang dimasukkan dengan process of crime ya. Jadi Puan tadi ada menyentuh ya mengenai dengan kesalahan serius ataupun serious offence ya. Jadi apa yang dimasukkan dengan serious offence ini, Puan? Okay. Terima kasih Intan. Okey, serious offence ini adalah kesalahan serius dalam bahasa Melayunya. Ini pun ada dibagi pengertian di bawah bab 2/1 jua Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012. Yang mana dalam bahasa Inggerisnya section 2 subsection 1, serious offence means an offence against a provision of any written law of Brunei Darussalam for which the maximum penalty is death, imprisonment for a term of not less than 6 months, fine of not less than 1,000 or more severe penalty. B, a written law of a foreign country in relation to acts or omissions which, had they occurred in Brunei Darussalam, would have constituted an offence for which the maximum penalty is imprisonment for a term of not less than 6 months or more severe penalty, including an offence of a purely fiscal character. Okey, dalam bahasa Melayunya, serious offence ini ataupun kesalahan serius ini adalah kesalahan-kesalahan yang ada di bawah Undang-Undang Brunei Darussalam yang membawa hukuman maksimumnya mati ataupun penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 bulan dan denda tidak kurang dari RM1,000. B, kesalahan-kesalahan yang ada di bawah undang-undang negeri lain atau luar yang ada kaitan dengan tindakan si penjenayah atau peninggalan yang berlaku di Brunei Darussalam yang membawa hukuman maksimum 6 bulan penjara atau hukuman yang lebih berat lagi. Okey, sebagai misalannya kesalahan rasuah ini termasuk dalam under serious offence ataupun pecah amanah dan juga barangkali misalannya adalah mengedar atau mengimport dadah yang terkawal, selalunya hukumannya membawa hukuman mati. Itu adalah maksud serious offence. Jadi Auda itu yang dimasukkan dengan serious offence ya. Jadi Puan, seterusnya ada yang bertanya ni, apa yang dimasukkan dengan pembersihan wang haram ya? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Seseorang itu melakukan kesalahan pembersihan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan wang yang dipercayai diperolehi dari hasil aktiviti jenayah. Jadi duit haram ini, si penjenayah ini dibersihkannya, digabungkannya ke ataupun dibelanjakannya. So ia memberi gambaran baru yang mana duit ini adalah legit ataupun legal. Jadi maksudnya tu kalau duit yang hasil jenayah ni ialah haram, macam dibuatkannya mungkin bisnes, dibuatkannya rumah, macam tu kan maksudnya Puan? Lurus tu. Oh, baik. Jadi apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perintah dalam mendapatkan kembali aset jenayah ini? Di bawah bab 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 ada menyatakan kesalahan pembersihan wang haram ataupun yang biasa tadi dengar is money laundering. Yes, money laundering kan? Okey. So saya bacakan dalam bahasa Inggerisnya. Section 3 subsection 2 Section 3 subsection 1, a person commits the offence of money laundering if the person engages directly or indirectly in a transaction that involves money or property that is the proceeds of crime, acquires, receives, converts, exchanges, possesses, conceals, uses, disposes of, removes from or brings into Brunei Darussalam any money or property that are the proceeds of crime. C, converts or transfers money or property derived directly or indirectly from a serious offence with the aim of concealing the illicit origin of that money or property or of aiding any person involved in the commission of the offence to evade the legal consequences thereof. D, conceals or disguises the true nature, origin,
location, disposition, movement, title of, rights with respects to or ownership of the property derived directly or indirectly by the commission of a serious offence or renders assistance to a person falling within paragraph A, B, C or D. Dalam bahasa Melayunya, seseorang itu melakukan kesalahan pembersihan ataupun penggubahan wang haram sekiranya orang itu A. Ia terlibat secara langsung atau indah langsung dalam transaksi yang melibatkan wang atau harta benda yang merupakan dari hasil jenayah. B. Ia memperoleh, menerima, menukar, membawa, memiliki, menggunakan, melupuskan, membuang atau membawa masuk ke Brunei Darussalam apa-apa wang atau harta dari hasil jenayah. C. Menukar atau memindahkan wang atau harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung daripada kesalahan yang serius dengan tujuan untuk menyembunyikan atau asal-usul keharaman wang itu atau harta itu, atau ia membantu mana-mana orang yang terlibat dalam pengisytiharan kesalahan itu untuk mengelak akibat undang-undang daripadanya. D. Ia menyembunyikan sifat sebenar harta itu, asalnya, lokasinya, pergerakannya ataupun hak milik, hak berkenaan atau pemilikan harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung oleh pelaku kesalahan serius ini. Ataupun ia yang ke-I, memberi bantuan kepada seseorang yang terjatuh dalam perenggan A, B, C atau D. Ya, jadi itulah antara kesalahan-kesalahannya yang terdapat di dalam perintah mendapatkan kembali aset jenayah ini ya. Jadi Puan, seterusnya apakah hukuman bagi pesalah jenayah di dalam penglibatan mereka di dalam aktiviti penyucian ataupun pembersihan wang haram dari hasil jenayah atau dari kesalahan serius ini? Di bawah bab yang sama jua, iaitu bab 3, ada menyatakan hukuman bagi kesalahan pembersihan wang haram ini ya. Okey. So di bawah bab 3 perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012, iaitu kesalahan pembersihan wang haram ini secara langsung atau tidak langsung daripada pelakunya, aktiviti yang menyalahi undang-undang atau gagal mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk menentukan sama ada harta itu dari hasil jenayah ataupun bukan. So ini boleh disabitkan dengan denda tidak melebihi RM500,000, pemenjaraan, dan dalam kes pertubuhan perbadanan denda tidak melebihi RM1 juta, seperti yang ada di dalam skrin kita ni masanya, di dalam Inggerisnya, tapi sudah saya translatekannya. Iya, jadi kesalahan pembersihan wang haram ini secara langsung atau tidak daripada pelakunya, aktiviti yang menyalahi ini undang-undang atau gagal mengambil langkah-langkah yang munasabah adalah disebutkan dengan denda tidak melebihi RM500,000 dan juga penjara, dan dalam kes pertubuhan perbadanan denda tidak melebihi RM1 juta. Wah, itu adalah dendanya ya. Itu adalah hukumannya. Jadi Puan, boleh Puan berikan contoh, mungkin ada case study yang boleh kita ni lebih memahami mengenai dengan kesalahan pembersihan wang haram. Okay, terima kasih Intan. Okey. Selalunya kalau orang membuat jenayah money laundering ni, selalunya ceritanya is that ia selalu membersihkan wang itu melalui pelbagai cara. Misalnya duit itu dimasukkannya ke dalam akaunnya sendiri. Okey. Ataupun dicampurkannya duit itu dengan duitnya masukkannya dalam akaunnya sendiri. Lepas itu bukan saja itu, ada lagi jenisnya yang mengambil duit itu, lepas itu diremitnya, dihantarnya ke luar negeri. Itu pun misalnya, contohnya juga. Lepas itu ada juga orang pesalah-pesalahan ni akan menggunakan duit itu untuk dibelikannya aset-aset rumah, for example lah.
So ia tetap dan jadinya dengan adanya perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 ini, ia dapat menyediakan mekanisme untuk rampasan aset-aset tersebut melalui perintah mahkamah. Oh, jadi itulah antara contoh-contohnya yang dapat kita ni lebih memahami mengenai dengan kesalahan penyucian wang haram ini. Jadi Puan ya, sekiranya ada orang ramai yang ingin melapor mengenai dengan jenayah rasuah ni, mungkin boleh berkongsi di mana dan mungkin ada talian yang dapat dihubungi? Okey, terima kasih Intan. Okey, dalam kesempatan ini saya ingin menyeru kepada orang ramai untuk tampil ke hadapan, memberikan maklumat atau informasi mengenai dengan kesalahan rasuah ini. Ingin juga diingatkan kepada orang ramai semua maklumat mengenai dengan pengaduan ini adalah dirahsiakan dan ini selaras dengan bab 30 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Pemberi maklumat ini boleh memberikan maklumat dengan pelbagai cara. Okay. Masa ni tak lagi masa during our trying times ni, barangkali boleh menghubungi kami di talian ataupun melalui email, WhatsApp ataupun kalau mau tu juga kalau mau berjumpa juga boleh dia itulah di arrange lah. So semua details yang ada tertera di dalam skrin kita ni, iaitu ada nombor telefon, email kami dan juga nombor WhatsApp yang akan diantar segala aduan itu. Dan juga informasi yang selalunya yang kami perlukan ialah seperti nama, jawatan dan juga orang yang terlibat dalam kesalahan rasuah ataupun apa jenis suapannya. Kalau ada saksi boleh bagi tahu juga dalam aduan itu dan juga kalau ada dokumen pun boleh dihantar terus ke email kami. Iya, dan kita bukan saja dapat melaporkan rasuah di daerah Bune Muara, malahan di daerah Belai juga ada ni ya? Ada juga. Ya, kalau di daerah Belai adalah Biro Mencegah Rasuah Cawangan Kuala Belait di Jalan Sungai Pandan ya. Dan kepada bis kita nombornya adalah di 333-1560 dan manakala bagi daerah Brunei Muara pula itu di Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah Lapangan Terbang Lama Berakas. Jadi kepada bis kita yang ingin melaporkan, jangan susah hati kerana nama bis kita dirahsiakan ya. Betul. Ya baik ya. Alhamdulillah sudah itu dia bersedia kita ikuti bersama segmen Biro Mencegah Rasuah di mana kita telah pun menyentuh mengenai dengan perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 ya, di mana kita telah pun mengetahui mengenai dengan hukuman dan juga jenayah-jenayah ataupun kesalahan ya di bawah mendapatkan kembali aset 2012 ya. Pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Amiriah binti Haji Ali, iaitu penyiasat khas kanan Ketua Bahagian Perundangan ataupun unit Bahagian Perundangan. Dan alhamdulillah insya-Allah apa yang telah pun dikongsikan oleh Puan sebenarnya memberi sedikit informasi ataupun kesedaran kepada orang ramai mengenai dengan pentingnya untuk kita mencegah jenayah rasuah ya. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.